Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini diberi kesempatan lagi untuk menyambung bacaan kitab Talkhis Ahkam Al-Janaiz yang kita sampai kepada tajuk mengucapkan takziah. Lepas berkebumian ada ucapan takziah ni, kita di ujung-ujung buku ni kan, InsyaAllah dah nak habis lah. Mengucapkan takziah, dia kata poin 109 surat 240 disyariatkan untuk mengucapkan takziah kepada keluarga jenazah. Terdapat dua hadis mengenainya. Hadis yang pertama, kita baca terjemahan dia, daripada Qurrah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu apabila Nabi SAW duduk, maka sekelompok kecil para sahabat baginda duduk di sisi baginda. Dalam kalangan mereka ada seorang laki-laki yang mempunyai seorang anak kecil, anak lelaki yang kecil, yang masih kecil. Anak yang kecil itu datang kepada baginda daripada arah belakang baginda SAW. Anak kecil dia kan, ayah dia bawa ke masjid, dia balik ke belakang Nabi SAW. Dia main belakang Nabi. Lantas baginda bertanya, lalu baginda mendudukkannya di hadapan baginda. Nabi angkat budak tadi, letak depan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Ya. Lantas baginda bertanya ayahnya, adakah kamu menyayanginya? Kamu sayang ke anak kamu ni? Dia menjawab, wahai Rasulullah, semoga Allah mengasihi Tuhan sebagaimana saya mengasihinya. Maksudnya apa? Maksudnya kat bawah, funah bawah tu. Maksudnya ialah dia sangat menyayangi anaknya itu sehingga ke tahap maksimum, sayang sungguh. Kerana itulah dia berdoa kepada Allah supaya Allah menyayangi baginda seperti mana dia sayang anaknya, iaitu pada pencapaian had yang maksimum lah. Maksudnya sayang sungguh ni. Namun kemudiannya anaknya itu meninggal dunia. Allah, kan? Sedih tidaklah. Ayahnya itu tidak lagi menghadiri halaqah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana ia akan membuatkannya terkenangkan anaknya, lalu dia berduka cita, sedih sampai tak keluar rumah, sedih sangat. Ya, seorang tu yang buat dah, seorang tu yang sayang sungguh lah. Nabi SAW merasai kehilangannya. Sahabat tadi lah, Nabi kata tak nampak ni kan, mana ni, seorang ni tak ada pun. Lalu baginda bertanya, kenapa aku tak nampak si fulan? Mana dia si fulan, tak ada, tak mari kelas pun. Mereka menjawab, wahai Rasulullah SAW, anak kecil kesayangannya yang Tuhan pernah lihat itu telah meninggal dunia. Lantas Nabi SAW berjumpa dengannya. Nabi berjumpa dia lah, cari dia, jumpa dia dan bertanya tentang anak kecil kesayangannya itu. Lalu ayahnya memberitahu bahawa anaknya telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah mengucapkan takziah kepadanya. Kemudian bersabda, takziah ni bukan perkataan ni ya, saya ucapkan takziah, tak, bukan perkataan itu. Takziah ni motivasi, suruh bertakwa, suruh bersabar, kan, cerita, beri semangat dekat dia, beri semangat dekat dia, kan, sebenarnya beri sabarlah, Allah Ta'ala nak ganti yang baik, Allah nak sediakan tempat yang terbaik untuk dia, yang jaga dia pun mana yang terbaik. Nabi Ibrahim AS, kan? Jadi baby-baby, anak-anak yang meninggal ni, roh dia pun dengan Nabi Ibrahim lah. Kan, berseri lah. Nabi Ibrahim jaga AS di situ. Kalau ada sahabat-sahabat kematian anak kan, sedih lah. Sedih memang sedih lah, tapi kita motivasi diri kita, dia akan tunggu kita. Dia tak akan masuk ke syurga sehingga mak ayah dia sampai. Dia nak pegang tangan mak ayah dia untuk masuk syurga sekali. Ya,
Sampai disebut dalam ayat tu, mana kalau mak ayah dia tak masuk syurga, tak Muslim kan, tak masuk syurga, malaikat ni rupanya mak ayah dia, baru dia masuk. Dia nak masuk, disuruh masuk anak, sehingga hatta yaji abawaina atau abawana, sehingga datang mak ayah kami baru masuk. Itu. Jadi Nabi kata, hai si fulan, mana satu yang kamu lebih suka? Muka surat 242, orang 242. Baik. Apa nama? Mana satu yang kamu lebih suka? Berseronok dengan anakmu itu sepanjang umurmu, ataupun apabila kamu pergi ke pintu syurga nanti, kamu dapati dia sudah mendahului kamu dan membukakan pintu syurga untukmu. Dipersilakan ayah dia masuk dalam syurga. Dan mak dia sekalian lah, mak dan ayah. Ayahnya menjawab, wahai Rasulullah, saya benar-benar lebih suka jika dia mendahului saya ke pintu syurga, lalu membukakan pintu syurga, yang ini mempersilahkan saya masuk ke dalam syurga. Baginda bersabda, kamu akan dapat apa yang kamu mahu itu. Masya Allah. Ini cerita 1400 tahun lebih lah. Dia pun selepas tu berapa lama dia hidup, kita tak tahu lah. Yang pasti dia mati juga lah. Nak dia mati dulu. Baik. Wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Adakah dia khusus? Ada seorang lelaki Ansar yang lain tanya, adakah ia khusus untuknya atau untuk kami semua? Baginda menjawab, untuk kamu semua juga. Yang sampai di kiamat. Sampai ada kematian anak yang dia sayang, begini kan. Itulah dia balasan ajaran Allah Ta'ala untuk ibu bapa tadi lah. Sebab kesedihan tak boleh nak bayangkan lah. Terutamanya kalau anak tu umur dah 2 tahun, setahun setengah. Kalau gugur lain, dia meninggal keguguran ni lain. Dengan hak duduk dengan kita dah 5-6 bulan, ada seorang sahabat, cucu dia lahir, jantung lah ni. Jantung dulu ni, kan? Jadi mana doktor bagi suat, doktor kata paling doktor dalam setahun ni kot, 6 bulan gitu lah. Hidup sampai berapa tahun, 2 tahun. Jadi tak ada sayang dah seronok kan. Akhirnya dia salah, rasa macam dia rasa salahkan diri dia, lambat bawa pergi hospital ke apa. Dia lupa doktor beritahu dulu. Jadi umur dah kita setahun lebih tu kan, dah nak ikut kita, dah panggil kita, kan? Tak boleh tidur ni. Kan, teringat tu. Jadi menung sungguh lah. Jadi kita tak nak bayang kesedihan dia macam mana. Melainkan orang yang dah pernah kematian anak yang macam tu kan. Ada. Baik, yang kedua, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bahwasanya baginda bersabda, terjemahan dia, sesiapa yang mengucapkan takziah kepada saudaranya yang mukmin, maksud bagi semangat, motivasi, atau musibah yang menimpanya, nescaya Allah akan atas musibah yang menimpanya, nescaya Allah akan pakaikannya dengan satu pakaian yang berwarna hijau yang dicemburui. Maksudnya pakaian hijau ni pakaian sutra lah. Hijau ni bukan hijau yang kita boleh gambarkan dengan kita punya fikiran ataupun yang kita tengok dengan mata kita. Nama sama, sifat tak sama. Jadi Allah sebut benda ni kan dalam syurga ni, semua nama yang kita pernah dengar nama dia, tapi sifat dia tak sama. Warna putih, warna hijau. Kalau tengok warna hijau dunia ni, bukan semua kita gemar warna hijau. Ada juga tu di dunia lah. Tapi yang serta akhirat ni, yang hijau yang menawan lah, yang dicemburui, warna juga warna tu bukan. Gitu. Jadi nama sama, sifat tak sama. Macam kita lah. Kita lah, tapi fizikal kita tak macam ni. Tapi kita masing-masing, Abu Ali Ahmad, orang tu, tapi fizikal tak. Bukan fizikal yang kita hari ni. Ada misai, ada janggut, kena pakai cermin mata dan sebagainya. Ada tinggi, ada rendah, pendek dan sebagainya. Sana tak.
Di sudut ketinggian semua sama. Di sudut keindahan rupa semua lawa. Tapi tentu tak sama. Macam mana kita nak fikir? Benda tak boleh fikir. Takkan tak boleh fikir kot. Roh pun kita tak boleh fikir macam mana rupa kita. Kan? Cuba fikir roh kamu macam mana? Tak tahu. Nak scan roh. Cuba cari satu alat teknologi hebat yang boleh scan roh kita. Nak tahu rupa roh kita ni macam mana. Adakah roh muka dia ada muka, ada tangan tiga macam kita? Adakah macam tu? Adakah dia besar seketui ke apakah? Tak tahu. Dia pun nak tanya Nabi. Nabi pun tak tahu. Yas'alunaka 'anil ruhi. Mereka bertanya kepada kau tentang roh. Qulir ruha min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Tuhan, roh adalah tubuh kita pun tak ada fikir macam mana, tak apa cerita alam ghaib ni. Benda yang kita wajib beriman, Nabi beritahu macam tu. Keadaan fizikal, seminggu sekali bertambah lawa, seminggu depan tambah lawa, minggu sampai bila? Abadal abad. Selama-lamanya. Tak ada kurang. Tak ada istilah kurang dalam syurga, tak ada. Itu cerita dia. Ini, dicemburui. Kemudian yang ke-110, takziah yang diucapkan itu ialah ucapan yang disangka akan menghilangkan kedukaan dan memotivasikan mereka untuk sabar dan redha. Itu takziah. Sabarlah, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Ada hikmah yang terbaik selepas ini kita tahu. Kita pun akan menyusul selepas ini. Jadi semoga Allah Ta'ala beri yang terbaik untuk si arwah ni kan. Si mati ni, kawan kita ni, anak kita ni kan. Jadi kita bagi motivasi dekat dia. Seronokkan hati dia, senangkan hati dia. Bahagiakan dalam keadaan dia tu berduka. Cerita pasal Allah, pasal syurga. Kita pun akan mati juga. Kita hidup tak mana sekarang. Kita dah hidup sampai bila. Tapi masa kita pun pergi, hilang paling pula ganti. Dan muka bumi ni lagi tak kiamat. Itu yang diambil daripada ucapan takziah Nabi SAW yang sabit. Ini jika kita mengetahui atau mengingati ucapan takziah Nabi SAW tersebut. Jika kita tidak tahu atau tidak ingat, maka ucaplah apa saja ucapan yang baik. Kerana Nabi SAW, Nabi kata inna lillahi ma'aqa walillahi ma'akhad lillahi ma'akhadha walillahi ma'afa wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma fantasbir wal tahtasib. Itu apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam bahasa Arab lah. Kalau kita takkan nak cakap Arab kawan kita kan, cakap Melayu lah kan, cakap ada apa bahasa ada apa faham gitu. Jadi baik, ucapan yang baik dan mudah bagi kita serta merealisasikan tujuan tersebut asalkan tidak menyalahi syarak. Seperti kata sesetengah orang yang menyalahi syarak ni, kata bahawa ni a'taka umrahu, semoga Allah memberikan kepada engkau umurnya. Maksudnya kalau dia mati umur 70, semoga Tuhan tambah pada umur 70 lagi. Kita pun dah 50 tambah 70, tak kagut. Jadi 100 lebih kan umur. Kalau 100 lebih kita lebih jalan naik tangga lagi, tak tahulah tu orang ke tak, kita pun tak tahu lah umur 100 tahun 90 tahun pun cakap kau mana betul lah. Kalau boleh cakap tak boleh cakap ni umur 80 lebih tidur tak kata lah, tak mati-mati lagi. Pasal apa? Tuhan nak bagi pahala ke anak-anak dia ataupun bagi dosa, dua tu lah. Dosa untuk anak-anak ataupun kan pahala. Pilihlah anak mana-mana anak tadi kan hari. Itulah ujian. Dia mampu kita jaga kita. Jadi dia jaga kita masa kita kecil-kecil, senang nak angkat, senang apa kan. Jadi kita jaga mereka berat pada kita ni. Dan dia berat pada kita nak angkat mereka, dia tolak kita ke apa kita. Ialah kita duduk sebelah katil dia. Berbahaya. Jadi kan
Itu ujian besar. Tengok kawan-kawan kan. Kawan-kawan inilah sampai tahap umur ni dia pakai pampers. Nak berak nak buang air besar, dia buang pampers. Tak ke haru. Lepas tu jalan kata. Weh, mencabar. Kita ingat senang. Tak kenal kita. Baik. Ada beberapa hadis berkenaan ini. Pertama daripada Usamah bin Zaid, dia berkata, jemaah dia, sebahagian puteri Rasulullah SAW pernah menghantar utusan kepada baginda bahawasanya anak lelaki atau perempuannya. Dalam satu riwayat Umaymah, ini cucu Nabi SAW binti Zainab, sedang nazak. Oleh itu datanglah kepada mereka. Jadi anak dia panggil hantar utusan, semua panggil Rasulullah, kan? Ayah dia datang, marilah, kan? Anak ni sakit dah ni, sakit nazak nak habis dah ni, kan? Lalu baginda mengirim salam, ya? Nabi suruh kirim salam, kan? Sibuk, kan? Dan mengirim sabdaan baginda kepada putrinya, lillahi, maknanya lillahi ma akhadh, bagi Allah apa yang dia ambil. Itu bahasa Arab. Nah, kalau kita cakap dengan kawan-kawan kita, kita cakap Melayu lah. Allah punya. Kalau kita jenis orang Kedah cakap macam orang Kedah, okay? Orang KL cakap, orang KL tak kisahlah, cakap jadi orang faham. Allah Ta'ala punya, dia bagi. Allah Ta'ala punya, dia ambil ni, dia bagi, dia punya juga. Segala sesuatu di situ Tuhan ni semua sampai satu tempoh masa dia ambil beli. Sabar. Sabarlah. InsyaAllah lah, dengan kesabaran tu ada pahala yang besar, kan? Nasihat kawan kita. Kita hang tak apa, orang tak kenal kat hang. Kita pun tak faham. Ada juga kan di zaman Nabi tu, perempuan tu kan, ada di depan ni. Dia menangis kan. Nabi suruh sabar, dia kata, pergilah jauh, dia tahu. Nabi SAW, dia cakap, pergi jauh. Kau tak tahu musibah aku. Kau tak kena musibah macam mana aku kena. Nabi pergi. Betul orang kata, aku tak tahu kata Rasulullah. Rasulullah macam kena kilat, dia lompat bangun. Kejar, pergi rumah Nabi SAW, kan. Nabi kita sabar tu mula-mula. Nak pahala sabar, mula-mula kena sabar, baru ada pahala dia. Dia dah rau-rau, betul nak sabar. Tak ada lah pahala sabar, tak ada lah. Ya. Jadi, maka adalah kamu bersabar dan mengharapkan balasan pahala sehingga akhir hadis lah. Saya anak Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, walaupun ucapan ta'ziah dalam hadis ini diucapkan ketika seseorang hampir meninggal dunia, namun jika diucapkan ucapan ta'ziah ini apabila seorang sudah meninggal dunia, maka itu lebih utama berdasarkan dalalah yang penunjuk hadis ini. Kerana itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berkata di dalam kitab dia Al-Azkar, Al-Azkar An-Nawawi dan selainnya, dia kata hadis ini adalah yang terbaik untuk dijadikan sebagai ucapan ta'ziah dalam bahasa Arab pula, kan. Bila kita terjemahkan. Yang kedua, ucapan ta'ziah baginda kepada seorang wanita Ansar atas kematian anaknya. Nabi SAW kata, telah sampai khabar kepadaku bahwasanya kamu bersedih atas kematian anakmu. Lalu baginda memerintahkannya supaya bertakwa kepada Allah. Lalu dia bersabar. Lalu dia berkata, terjemahannya, wanita yang raqub, ini wanita yang tidak mempunyai anak yang masih hidup. Dia ni lahir-lahir meninggal, lahir-lahir meninggal, gugur, lahir meninggal, lahir banyak tapi meninggal, raqub. Dan lagi tidak melahirkan anak lagi kerana sudah berusia. Ada pun mati. Pasti tak boleh melahirkan lah. Dia kata, dan saya tiada anak melainkan dia saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata raqub ialah wanita yang anaknya masih hidup. Kan? Dan istilah bahasa Arab raqub ni orang yang tak ada anak, tapi Nabi nak beritahu kat dia raqub ni, Nabi kata orang yang anak dia masih hidup. Ya. Kemudian baginda bersabda, sungguhnya tiada lelaki muslim, maksudnya anak dia tu ada lagi lah, kan, di tempat yang terbaik lah, maksudnya meninggal lah. Dia pergi ke tempat yang lebih baik.
Ya. Tiada lelaki muslim atau wanita muslimah yang kematian 3 orang anaknya dan dia mengharapkan pahala atas musibah tersebut, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga kerana mereka. Masya Allah. Umar yang berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, bagaimana jika kematian 2 orang anak pula? Baginda bersabda, kematian 2 anak juga begitu. Okay? Hak ketiga dia buat seorang pun tak tanya lah. Dia takut Nabi kita seorang dah. Okay? Jadi dia pun tak tanya, maknanya semoga ada harapan juga lah kan, sebab Nabi tak beritahu lah. Boleh mengharap lah. Tapi kalau dia pun tanya Nabi kita, seorang tak ada, tak ada harapan lah. Tapi selama mana Nabi tak beritahu, Nabi diam, dia pun tak tanya, mana dia pun masih lagi mengharap. Kalau seorang anak mati pun ada harapan juga lah, sebab Nabi tak kata apa. Dan dia pun tak tanya. Pasal pun tak tanya, kerana takut kalau seorang tak masuk kota. Okay? Itu cerita dia. Yang ketiganya, ucapan takziah Nabi SAW sewaktu baginda masuk berjumpa dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebaik sahaja selepas kematian Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nabi masuk, Nabi kata, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah bagi Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah darjat dia di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Kau jadikanlah penggantinya untuk keluarganya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunkanlah untuk kami dan untuknya, wahai Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi. Berilah keluasan, kelapangan untuknya dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi. Dan terangilah kuburnya, ya, untuknya dalam kuburnya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada sebutlah poin 17 secara penuh. Yang keempat, ucapan takziah Nabi SAW kepada Abdullah bin Ja'far atas kematian ayahnya. Yani Ja'far bin Abi Talib lah. Ja'far bin Abi Talib ini mati pada perang Mu'tah. Kan Nabi nanti dia seorang daripada panglima perang tu kan. Mula-mula Nabi kata Zaid bin Harisah, Idza qutila kan, ataupun idza istushhida, bila mati Zaid, fa Ja'far, maka Ja'far Nabi kata. Idza qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Bila Abdullah bin Rawaha, dan kalau dibunuh Ja'far, maka Abdullah bin Rawaha. Nabi lantiklah 3 orang. Yang keempat Nabi lantik, serah pada ijtihad tentera muslimin lah. Yang keempatnya Khalid bin Walid lah. Itu terakhir lah. Yang boleh kaya dia boleh selamatkan tentera tadi lah. 3,000 lawan 200,000. Lawan 200,000. 30,000 lawan 200,000. Itu dia kan. 3,000 lebih dahsyat. Tapi nak ceritanya benar tak mustahil. Pasal apa tak mustahil? Kita tengok sekarang ni pun satu jatuh juga kan. Hamas berapa orang kan? Lawan tentera bersekutu tu. Amerika, Israel, ada lagi kan? Jerman, apa lagi? British. Berapa puluh hari kan? 70 hari lebih kan? Mustahil lah. Kalau Tuhan nak tolong, mustahil lah. Tak mustahil. Lihat dia. Ada iman, takwa, Allah tolong. Kemudian ya Allah, jadilah pengganti Ja'far buat ahli keluarganya yang masih hidup, dan berkatilah Abdullah pada perniagaannya. Baginda berdoa sebanyak 3 kali lah. Ya, Abdul Ja'far ni sepupu Nabi SAW kan? Sepupu ni anak saudara sepupu lah, cicit ni, cicit. Abdullah bin Riwayat dia kata, kami macam anak burung meletak. Abdullah bin Ja'far kata, kami masa tu macam anak burung meletak, kecil dia. Ya, Nabi doakan lepas. Gitu.
Hadis ni akan disebutkan secara penuh pada poin yang selepas ni lah. Kemudian tempoh ucapan takziah tidak terbatas pada 3 hari. Bahkan apabila diperlukan, terdapat manfaat, maka ia diucapkan. Telah sabit daripada Rasulullah SAW bahawa baginda mengucapkan takziah selepas 3 hari. Pada hadis Abdullah bin Ja'far, dia berkata, hadis panjang, kita baca terjemahannya. Rasulullah SAW pernah menghantar satu pasukan tentera yang diketuai oleh Zaid bin Harithah. Baginda bersabda, jika Zaid terbunuh atau syahid, maka kapten kamu semua adalah Ja'far. Jika dia terbunuh atau syahid juga, maka kapten kamu semua ialah Abdullah bin Rawahah. Mereka bertemu musuh. Lalu Zaid mengambil bendera, dia berperang hingga terbunuh. Kemudian Ja'far pula ambil bendera, dia berperang hingga terbunuh. Kemudian Abdullah bin Rawahah pula mengambil bendera, dia juga berperang hingga terbunuh. Kemudian bendera diambil oleh Khalid bin Al-Walid. Lalu Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin melaluinya. Maknanya ditunjukkan peristiwa waktu kepada Nabi SAW. Nabi nampak, Nabi cerita dengan para sahabat waktu perang, tengah berlaku peperangan di Mu'tah. Nabi cerita ya, kepada sahabat-sahabat di Madinah. Berita tentang mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda keluar menemui orang ramai lalu memuji Allah. Siapa yang beritahu? Wahyu beritahu. Dan mengulangi pujian kepadanya serta bersabda, sesungguhnya saudara-saudara kamu semua telah bertemu musuh. Zaid mengambil bendera lalu berperang hingga dia terbunuh dan syahid. Kemudian bendera diambil oleh 9 pedang daripada pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Al-Walid. Lalu Allah memberi kemenangan pada kaum muslimin melaluinya. Kan, ini maknanya dalam sejarah Islam bila kita baca, memang tak ada dalam sejarah umat lain macam sejarah Islam. Panglima perang yang dimula perang sampai dia mati, dia tak pernah kalah. Dan tak mati dia bina perang pula. Mati tak boleh nak bagi dah. Pasal apa? Luka macam kan? Penuh badan. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki ni luka saja. Dia kata sendiri, dia kata laqad syahidtu akthar min 100 zahfin. Dia kata aku ikut lebih daripada 100 perang masuk dia dah. Minha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi jasadi mawdi'u shibri. Tidak ada pada jasadku sejengkal pun, dia kata, illa wa fihi darbatun bisayf, melainkan padanya ada bekas tentakan pedang, wa ramyatun bisaham, dan bekas anak panah, wa ta'natun biramah, dan bekas tikaman lembing, jaman lembing. Wa ha ana amutu ala firashi, ni sekarang aku mati di atas hamparanku, kama yamutul ba'ir, macam mana unta mati, dia kata. Dia menangis pasal nak mati tu. Dia nak mati di medan perang. Kalau boleh bangkit, dia nak bangkit. Dia perang lagi, tak boleh bangkit lah. Oh, waktu hebat kan? Allah Ta'ala bagi dekat kelebihan macam tu kan. Dia orang yang hebat dari sudut strategi perang dan tenaga kekuatan dalam peperangan. Allah bagi dia kelebihan macam tu. Sampai zaman Umar, dia orang Umar ni bimbang lah. Zaman Bekar 2 tahun kan. Zaman Umar ni bimbang. Dia bimbang, orang tengok Khalid ni perang tak pernah kalah. Jadi dia bimbang, orang tawakal ke Khalid. Khalid jadi ketua, okey, tak apa, insyaAllah kita menang. Sampai macam tu kan. Jadi Umar kata, jangan, aku sebenarnya aku pecat. Dia tulis surat lah, hantar pergi ke Iraq. Sampai surat ke Khalid, dia kata, apabila surat aku sampai ke kamu jadi prefek, Abu Ubaidah nak jadi panglima. Sampai tengah perang, simpan dulu surat tu. Habis perang baru tunjuk, dia kata Abu Ubaidah ni kira kandang. Dia turun jadi prefek. Dia orang yang diarah lah, tidak dia pengarah. Umar kata, aku pecat, bukan aku pecat. Inni lam a'zil Khalidan an sukhtin wala khiyanah. Aku tidak pecat Khalid kerana apa? Kerana benci dan kerana khianat, bukan. Walakin bi aran nasa, akan lebih pun tengok manusia qad tawakkalu ilaihi, dia pun bertawakal pada dia.
Wa akhafu ayan sallallahu azza wa jalla, aku bimbang mereka lupa Allah Ta'ala. Jadi kalau apa nama pokok yang kita macam Syiah kan, dia benci sahabat-sahabat, dia mereka cerita Umar ni duduk dengki kat Khalid, duduk rebut satu perempuan. Punya jahat dia ni, cerita kan. Allah boleh kat Khalid, tak boleh kat dia, jaga. Satu masa orang jaga. Itu bila jadi khalifah dia pecat Khalid tu. Ni jahat perempuan ni, cerita macam-macam. Tak banyak buat Syiah ni tak. Dia pun tak senang duduk dengan Umar, dengan sahabat-sahabat Nabi. Tu dia. Baik. Kemudian baginda menangguh daripada mengunjungi keluarga Ja'far selama 3 hari. Nabi tak pergi 3 hari jumpa dia. Selepas itu baginda mengunjungi mereka ahli keluarga Ja'far. Lalu bersabda, Nabi bagi dia sedih tu 3 hari. Kan sedih, menangis lah 3 hari kan. Lepas 3 hari baru Nabi pergi. Nabi kata, janganlah kamu semua menangisi pemergian saudaraku selepas hari ini. Panggillah 2 anak lelaki saudaraku kemari, iaitu Abdullah bin Ja'far lah. Abdullah yang meriwayatkan hadis, Abdullah bin Ja'far yang meriwayatkan hadis ni. Dia kuburnya ke Baqi'. Dia mati meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi' dengan Abdullah ni. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Lantas kami dibawa menghadap baginda seolah-olah kami seperti anak burung yang baru menetas. Kan? Lalu baginda bersabda, panggilkan tukang cukur kemari. Lantas didatangkan tukang cukur, baginda memerintahkan supaya mencukur rambut kami. Lalu dia pun melakukannya. Kemudian baginda bersabda, adapun Muhammad bin Ja'far, maka dia menyerupai bapa saudara kami, iaitu Abu Talib, serupa dengan tuan dia. Manakala Abdullah, dia menyerupai luaranku dan akhlakku. Rupa dia, fizikal dia menyamai Nabi SAW, dan akhlak dia menyamai akhlak Nabi SAW. Kemudian baginda memegang kedua tanganku, lalu mengangkatnya, lantas berdoa, ya Allah, jadilah pengganti Ja'far buat keluarganya yang masih hidup, dan berkatilah pada Abdullah pada perniagaannya. Baginda berdoa sebanyak 3 kali. Abdullah lalu menceritakan, lalu ibu kami datang dan menyebut tentang keyatiman kami. Ibu kami menyebabkan baginda merasa sedih. Lalu baginda bersabda, kamu risau mereka menjadi fakir, walhal aku ialah wali mereka di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kemudian ada yang poin yang ke-112, 2 perkara ini patut ditinggalkan walaupun ramai orang melakukannya. Apa dia? Bawah tu. Ini elok ditinggal, yang buat. Walaupun orang buat. Berkumpul ramai-ramai di satu tempat khusus untuk mengucapkan takziah, seperti di rumah, perkuburan atau masjid, dewan mana ke, kan? Kumpul orang mana ucap takziah di satu tempat, kan? Tapi tempat kita orang tak buat lah, tempat ni langsung tak ada orang buat kot tempat kita, kan? Kumpul satu tempat, datang ucap takziah pada family dia, kan? Seorang masuk. Yang kedua, penyediaan makanan oleh ahli keluarga jenazah untuk para tetamu yang hadir bagi mengucapkan takziah. Mengarwah. Mengarwah. Mengarwah orang bukan orang ucap takziah. Orang tahlil. Orang buat tahlil semua, kan. Lepas tu baru dia buat jamu. Yang saya nak bihun ke kambing lah. Ada dia. Ia berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, maksudnya, kami para sahabat menganggap, dan dalam satu riwayat melihat perbuatan berkumpul kepada ahli keluarga jenazah dan perbuatan mereka yang menyediakan makanan selepas proses pengumian termasuk dalam ratapan, yang niyah, ratapan yang dilarang oleh Nabi SAW. An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Fatawa An-Nawawi, Majmu' Muhadzab, Syarah Muhadzab, perbuatan duduk untuk memberi takziah hukumnya ialah makruh. Ya, Asy-Syafi'i, kemudian pengarang kitab Asy-Syirazi, dan sekalian ashab ini yang dalam mazhab Syafi'i yang lain menyatakan bahawa hukumnya ialah makruh. Kata mereka, maksud perbuatan duduk untuk mengucapkan takziah yang dimakruhkan itu ialah ahli keluarga jenazah berkumpul di sebuah rumah
Lalu orang ramai datang kepada mereka untuk mengucapkan takziah. Mereka berkata lagi, bahkan mereka yang ahli keluarga jenazah hendaklah menjalani kehidupan seperti biasa dengan urusan masing-masing. Jika sesiapa menjumpai mereka, maka barulah dia mengucapkan takziah kepada mereka. Hukum makruh ni merangkumi laki-laki dan wanita. Tapi kita sekarang ni mudah, ada handphone, WhatsApp, kan, Telegram, video call. Ya, kita boleh telefon macam takziah kan. Walaupun kita tak pergi jumpa dia, telefon tak akan. Biasa tak akan. Biasa orang kalau kematian ni kita telefon dia tak akan. Kita WhatsApp dia lah mesej. Kalau kita jauh lah dekat, kita pergi jumpa lah kan. Kenyataan Imam Syafi'i yang diisyaratkan oleh An-Nawawi ini terdapat dalam kitab Al-Um. Maksud kata Imam Syafi'i, aku membenci al-maktab, bukan al-matam, al-maktab. Dia berjatuh pun maktab, hamzah lah kan, koma atas juga. Itu bahasa Arab asal lah, al-maktab, iaitu kelompok orang ramai sekalipun mereka tidak menangis. Itu kerana ia akan memperbaharui kesedihan dan memerlukan kos perbelanjaan serta datang asar larangan riwayat sahabat berkenaannya. Seolah-olah Imam Syafi'i mengisyaratkan kepada hadis Jarir yang lalu dia kata An-Nawawi pengarang kitab Al-Shirazi dan selainnya menggunakan dalil yang lain, iaitu perbuatan tersebut ialah perkara baru yang diada-adakan. Ini perkara bid'ah dalam agama. Beginilah juga kenyataan Ibnul Humam dalam Syarah Al-Hidayah yang menyatakan kemakruhan perbuatan menyediakan makanan untuk para tetamu oleh keluarga jenazah. Ya, beliau turut berkata, dan dia merupakan bid'ah yang mungkar lah, bid'ah yang keji. Ya, keluarga jenazah siapkan makanan untuk orang yang hadir. Inilah pandangan para ulama mazhab Hambali seperti disebut dalam kitab Al-Insaf. Kemudian poin seterusnya, sunnahnya ialah kerabat dan jiran-jiran jenazah membuat makanan yang mengenyangkan ahli keluarga jenazah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika dikhabarkan tentang kematian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Hal itu karena sesungguhnya mereka telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Ini. Kemudian Imam Syafi'i menyebut dalam kitabnya Al-Um, saya suka jika jiran atau orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan jenazah membuat makanan yang mengenyangkan untuk ahli keluarga jenazah pada siang dan malam kematiannya, kerana itu merupakan sunnah, amalan yang mulia, serta ia merupakan perbuatan orang-orang yang baik sebelum dan selepas kita. Ada dia. Kemudian beliau menyebut hadis Abdullah bin Ja'far tersebutlah yang tadi kan. Kemudian poin yang seterusnya, disunatkan untuk mengusap kepala anak yatim dan memuliakannya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far juga, dia berkata radhiyallahu anhu, ya, dia kata, kalau kamu melihat aku, Qusam dan Ubaidillah bin Abbas semasa kami masih kecil dan bermain, Rasulullah SAW pernah lalu sambil menaiki tunggangan baginda. Lantas baginda bersabda, kamu semua angkat si anak ini kepadaku. Maksudnya Abdullah bin Ja'far kecil kan. Dia kita angkat budak ni. Kata kat sahabat-sahabat dia. Abdullah menyambung cerita, baginda meletakkan aku di hadapan baginda. Anak saudara sepupu dia ni kan. Dan baginda bersabda, kamu semua angkatkan si anak ini. Yang Qusam pula, Qusam bin Al-Abbas. Ya. Baginda meletakkannya di belakang baginda. Jadi di sini ada dua orang anak, Abdullah dan anak Al-Abbas, Qusam dengan Ubaidillah.
Abdullah anak Ja'far. Jadi Qusam dengan Ubaidillah ni pak saudara lah, tapi sebaya. Pak saudara kepada Abdullah, tapi sebaya mereka ni. Anak Al-Abbas. Pak saudara apa? Pak saudara, dia panggil pak saudara apa? Sepupu, pak saudara sepupu lah. Sebab daripada cucu Abu Talib. Abdullah cucu Abu Talib kan. Jadi Abdullah Ubaidillah dengan Qusam anak kepada Al-Abbas. Jadi Al-Abbas dengan Abu Talib ni 2 adik. Jadi Abdullah cucu kepada Abu Talib. Ubaidillah dengan Qusam anak kepada Al-Abbas. Mereka juga sepupu pada Nabi lah. 2 orang tadi sepupu Nabi SAW. Qusam dengan Ubaidillah. Abdullah anak saudara sepupu kan. Gitu. Jadi Ubaidillah lebih dikasihi oleh Abbas berbanding Qusam. Nabi SAW suruh angkat Qusam tak belakang dia. Padahal yang Al-Abbas ni paling sayang Ubaidillah. Sepatutnya Nabi angkatlah Ubaidillah kan, sebab pak saudara dia sayang lagi Ubaidillah. Tapi tak, Nabi angkat Qusam duduk belakang dia. Ubaidillah Nabi tinggal sebab boleh 3 orang lah. Macam kat Chai tu ni ramai 4 orang tu ni. 5 orang tu ni. Ada Nek Kaldai sibuk ni. Nek Kaldai semua jalan dekat-dekat Nek Kaldai. Kaldai ni untuk santai-santai jalan. Kalau Nek kuda tu jalan jauh, jalan jauh lah. Jadi Ubaidillah lebih dikasihi oleh Abbas berbanding dengan Qusam. Baginda tidak segan dengan membawa saudaranya untuk membawa Qusam dan meninggalkan Ubaidillah. 3 Ubaidillah. Abdullah berkata lagi, saya tahu lah apa yang rumah dia kan. Apa yang rumah dia tak tahu lah. Nabi Sallam tak boleh naik ramai, naik 2 orang, seorang depan, seorang belakang. Jadi Abdullah di depan. Kemudian Allah kata apa? Baginda mengusap kepala aku sebanyak 3 kali. Abdullah tadi radhiyallahu anhu. Baginda berdoa pada setiap usapan itu, ya Allah, jadilah pengganti Ja'far buat anaknya. Jadi aku ini perawi yang dia kata bertanya kepada Abdullah. Dia tanya Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Jadi perawi ini tanya Abdullah. Masa dia dah dewasa nanti lah. Dia kata apa yang terjadi kepada Qusam? Kan? Apa cerita Qusam ni? Dia tak tahulah Qusam tu kan. Abdullah menjawab, dia telah mati syahid. Qusam mati syahid. Yang belakang Nabi SAW tu. Jadi aku ini perawi berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui kebaikan. Dia menjawab betul. Baik, perkara yang bermanfaat untuk jenazah apa dia? Ada beberapa amalan orang lain yang memberikan manfaat kepada jenazah. Pertama, mendoakan kebaikan doa kebaikan daripada orang Islam untuknya apabila terpenuhi syarat-syarat penerimaan doa. Syarat dia kan, syarat untuk doa dimakbulkan di antara dia makan yang halal, pakai yang halal, di antara dia. Berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang Islam yang datang selepas mereka berdoa dengan berkata, hai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Ini doa yang Allah Ta'ala ajar kita kan. Doa Al-Quran. Ini tak boleh baca lah sujud rukuk lah, sebab dalam sujud rukuk tak boleh baca Quran. Kita kena takwil lah. Tafsirkan dia, takwilkan dia kan. Allahumma ghfirli wa li ikhwani alladhi sabaquni, tak kisahlah. Tafsirkan, takwilkan dia. Jangan jadikan dia Quran lah.
Hadis-hadis berkenaannya amat banyak. Sebahagiannya telah disebutkan sebelum ini dan sebahagiannya lagi akan disebut pada bab menziarahi kubur. Serta doa Nabi SAW buat mereka dan juga perintah baginda berkenaannya. Antaranya ialah sabda Nabi SAW, Nabi kita da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa kebaikan daripada seorang muslim untuk saudaranya yang tiada bersamanya itu mustajab. Kita doa kat kawan kita, kita tak bagi tahu kat dia, kita doa kat dia, itu lagi mustajab. Dia tak tahu kita doa untuk dia. Di sisi kepalanya ada satu malaikat yang diwakilkan. Ketika kita berdoa kan untuk orang lain, Allah hantar satu malaikat untuk aminkan doa kita. Setiap kali dia mendoakan kebaikan buat saudaranya, malaikat tersebut akan berkata amin, dan untuk kamu seperti itu juga. InsyaAllah. Kelebihan mendoakan Allah besar ghaib. Tak kisahlah orang tu masih hidup ataupun sudah mati, orang yang tak ada depan kita. Doa untuk kawan-kawan kita telah meninggal dunia, saudara-saudara mara kita, tapi dah sebut seorang-seorang je doa ramai. Tersebut kan, Allahumma firli wali walidayya wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Masuk habis semua. Kan, orang Islam semua sekali. Berapa ramai orang Islam. Jadi mana sebanyak bilangan itulah malaikat aminkan kita. Dan untuk engkau pun begitu, keampunan Tuhan. Malaikat aminkan. Ini dia. Doa di belakang saudara kita, doa mustajab lah. Ada sahabat-sahabat kita yang sakit, kan? Dalam kesempitan, kesusahan. Dan supaya Allah Ta'ala leraikan kesusahannya tadi kan. Kemudian bahkan majoriti bacaan yang terdapat dalam solat jenazah juga merupakan doa kebaikan dan permohonan ampun buat jenazah sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Yang keduanya, qada puasa nazar jenazah yang dilakukan oleh walinya. Qada solat tak ada. Solat ada. Dia ada. Nabi begitu ada. Kalau Nabi SAW begitu ada peruntukannya, ada peruntukannya. Allah Ta'ala yang bagi peruntukan. Yang kita reka-reka sendiri. Dia qada solat kan. Solat yang ditinggalkan secara sengaja lah. Muda-muda dulu kan. Muda-muda dulu ke apa tak. Masa tak belajar dulu tak sembahyang, kadang-kadang sembahyang. Masa semangat sembahyang. Masa tak semangat, susah hati, tak sembahyang. Susah hati, mesti tak sayang. Susah hati. Susah hati tak solat. Kan ada kan. Orang gitu dia mudah kan. Jadi mana dia sampai tu masa dia belajar, dia dah insaf. Nak qada balik solat yang tinggal tu kan. Kan ikut yang sahihnya, wallahu a'lam, tak ada peruntukan. Jadi dia yang kata qada ni, kena qada ni pakai peruntukan mana? Peruntukan dia qiyas. Qiyas dengan apa? Dengan puasa hutang lah. Perkataan hutang. Tak ada seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, mak saya ni kan dulu dia apa nama, saya dulu dia nazar dah buat gini. Adakah saya nak tunaikan nazar dia? Nabi kata kalau kamu ada mak kamu ada hutang, kamu akan bayar. Apa ya? Nabi kata maka hutang Allah lebih utama untuk dibayar. Dia tanya pasal bab tu, pasal apa kita nak pilih luat-luat. Kan? Kalau ada peruntukan tu, Allah tak akan lupakan Nabi Islam untuk cerita pada kita. Sebab Nabi ni bawa hukum, bawa wahyu. Nabi mana boleh sembunyi hukum. Kalau ada peruntukan, kena qada solat yang kena tinggal dengan saja, Nabi akan cerita dia. Jadi itu. Tak faham pula ulama yang mengatakan orang tak sembahyang dengan sebenarnya kafir kan. Sebagai ulama kata kafir kan. Jadi orang kafir ada qada solat kan? Tak ada apa. Ada nak qada solat orang kafir. Dia umur 70 baru masuk Islam. Balik bila 15, umur 15. Nak kira 40 tahun. Nak kena qada. Itulah dia cerita dia. Jadi wallahu a'lam, yang lebih kuatnya tak ada qada solat tinggal dengan sengaja ni.
Melainkan solat tinggal tak sengaja. Sebab dia sengaja dia terlena, lupa. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin, siapa yang tertidur daripada solat, atau atau nasiha, ataupun dia terlupa. Kan kita pernah kan terlupa. Orang lain saya pernah terlupa. Mari tak sembahyang dulu. Pernah. Wish. Kita biasa sembahyang di mana-mana kan, tapi ada sibuk urusan mana. Lupa nak sembahyang. Mari esok pun teringat. Kemarin aku tak sembahyang zuhur. Bila aku sembahyang zuhur? Mari tak bayar. Bila teringat kan Nabi kata kalau salliha idza zakara. Sembahyang hati tinggal mari. Bila dia teringat. Ustaz, kalau waktu dah masuk tidur, jaga lah memang lah waktu, tapi dia tidur balik. Tertidur kan? Tak payah TIR. TIR tak apa. Kalau saja tu salah kan? Sudah kita bermudah-mudah dengan solat, ya kan? Ciri-ciri orang bertakwa ni dia bersegera. Kan ada ketika kita dalam kubur nak baca hadis tu kan, yang malaikat mari, malaikat bukan malaikat, amalan soleh kita dia mari kan, dia kata aku tidak kenal kau malaikat, kau ni orang yang bersegera dalam taati Allah. Orang yang segera. Terkejut terlompat pakai tengok, wish, kubur kan? Mayang tengok ingat pukul 6 setengah. Rupanya baru pukul 5 setengah kau. Subuh tak masuk lagi. Mayang lah kan, tidak apa sunyi. Mayang kalau pergi masjid dia tahu lah. Tapi hak besar yang ada salah ni tu bila tak masuk waktu azan. Pernah sekali saya balik kat Selangor Perak kan, di hospital Selangor tu sunyi ya. Pukul 3.30 pagi ke 4.30 pagi tu dengar azan subuh. Uish, jam silap ke orang tu silap lah. 4.30 pagi dia silap lah. Mereka ni kan bukan ikut macam kau tak apa lah. Tu pun bukan 4.30 pagi nak azan pertama kan. 4.30 dia silap, tengok jam pun saya ingat tu bila tu 4.30 pagi, 4.30 pagi 3.30 ada tu lah. Kita duduk hospital. Lepas tu 2 lama, 3 kali dia azan. Silap. Itu cerita lah. Jadi tersilap. Tak apa aja. Kan? Tapi kalau kita dah jaga, okey lah. Tunaikan kewajipan. Baik, puasa nazar ni lah. Untuk kalau kita wali. Terdapat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda, man mata, siapa mati, wa alaihi siyam, dan dia ada puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya berpuasa untuknya. Ini puasa nazar ya. Puasa nazar. Bukan puasa wajib. Bukan puasa fardu Ramadan. Yang disebut sini puasa nazar. Benar puasa nazar ni asal puasa tu sunat, tapi dia wajib, yang kata dia jadi wajib lah. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan kalau orang tu tinggal kerana dengan sengaja, ada qada lah. Macam solat tadi lah. Mana peruntukan dia? Ada satu wanita, dia mari tanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, kenapa kan kita ni perempuan qada puasa dan tak ada qada solat? Naqdu shaum wala naqdu salah. Kita kena qada puasa. Perempuan yang tinggal puasa sebab apa? Sebab bukan dia sengaja. Dia kena datang haid dia apa semua, dia kena wajib bagi dia tinggal puasa, dan wajib bagi dia qada puasa. Tapi solat kan? Dia kata, kenapa kita kena qada puasa, solat tak kena qada? Aisyah kata, haruriyatun anti, kamu ni daripada puak Haruriyah dengan puak Khawarij. Harurah ni puak Khawarij. Nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is salat. Kami diperintahkan untuk qada puasa, tidak diperintahkan untuk qada solat. Depa yang tinggal solat macam tu pun tak kena qada. Memang orang yang tinggal solat ni. Itu cerita. Jadi
peruntukan tu kena tengok. Ada ke tak ada? Tak ada, tak tengok apa. Baik. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, terjemahan dia. Sungguhnya seorang wanita pernah berlayar di lautan, lalu dia bernazar bahawa jika Allah Ta'ala menyelamatkannya maka dia akan berpuasa selama sebulan. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkannya, akan tetapi dia tidak menunaikan puasa nazar tersebut hinggalah dia meninggal dunia. Lalu datang saudara perempuannya atau anak perempuannya kepada Rasulullah SAW, dan dia menceritakan kisah tersebut kepada baginda. Lalu baginda bertanya, kalau ibu kamu ada hutang, adakah kamu akan lansaikan hutangnya? Ada buat ambil part dia ni yang digunakan untuk qada solat semua kan, yang ditinggalkan dengan sengaja atau ambil ni. Hadis ni cerita pasal puasa nazar. Jadi kias, ada bagi kias ma'al fariq ni, ya, kias yang sebab dalam perkara ibadah tak boleh kita nak kias. Perkara ibadah dia kena ada dalil, tak boleh kias dalam perkara ibadah. Tapi kalau muamalah semua tadi kan, macam contohnya dadah zaman Nabi mana ada, tapi ilah dia ada. Ilah dia pada memabukkan, kan? Jadi hukum dia haram. Benda mabuk hukum dia haram. Tapai pun kalau kita makan mabuk haram juga walaupun tapai. Minum tu jangan tak betul. Belah diri dah. Jadi haram. Kawan ada pula tengok, weh, semua pening. Pening. Ya, kita tak boleh nak sambung lah. Kan, dia bila tak habis kita nak sambung pula. Tak boleh kata dia. Baik. Dia menjawab, ya lantas baginda bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilangsaikan. Oleh itu berpuasalah bagi pihak ibu kamu. Nabi tak kata, dan solatlah untuk ibu kamu. Kalau mahu tinggal solat, kena solat untuk dia. Nabi tak kata. Tapi kita, sebagai kita ya, tak boleh kita kena buat. Sampai ustaz kata, pakcik-pakcik ingat, 3 sembahyang, orang buat tarawih sunat, pakcik buat subuh qada. Ada. Jadi pakcik ni pula qada subuh sebulan kali lah. Kalau 8 rakaat, dia tak buat 8 lah, dia buat 21 kan, 20 kan. Kalau semalam 20 kali 3, orang tahu dah. Okay. Ustaz kata gitu, kan, tak sah sembahyang sunat ni. Tak sah. Kalau qada solat, ada solat fardu, buat fardu. Sunat kena hiri, kira sunat tu jadi qada. Jadi qabliyah ba'diyah qada. Satu 20 tahun ni kan. Tak tahu lagi. Itu cerita dia. Bayar ketiga, pelangsaian hutang yang dilakukan oleh walinya. Hutang dia, hutang si mati dia lah. Atau sesiapa saja seperti yang telah dijelaskan sebelum ni kan. Contohnya dia mati tinggal hutang, kawan dia nak volunteer, tak apa, pakcik bayar hutang ayah hamba, nak risau. Ataupun tuan bagi hutang tu dia kata halal. Ada kawan kita kan, aku hutang 20,000 kalau mati je, mati orang rehat bayar. Dia nak suruh untuk kata kalau mati halal, awak mesti kena halal kan. Dia suruh orang tu kata kalau mati halal tak, mati dia mati ya bayar. Kan ada kau usaha ada penjual tak bayar hutang apa faraid. Hutang dulu baru faraid. Walaupun tinggal satu sen, faraid lah satu sen tu. Ada dia. Yang keempat, segala amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh. Ni anak kita puasa, anak kita sembahyang, anak kita kan. Gitu. Betul dia berkata kalau anak angkat kita belah daripada kecil. Kan, kita dah bagi makan kat dia apa semua. Jadi hak kita buat baik pada dia tu maknanya kita ajak dia mengaji, kita bagi dia sekolah. Dia pandai, dia mengajak pula. Pahala dia lagi kita juga. Sedekah jariah juga. Hadir dia makan, hak kita belah dia jadi darah dia lagi tu. Dengan tenaga dia tadi, dia solat, dia puasa, dia buat baik. Dapat juga pahala kita. Gitu. Jadi mana cerita amal soleh, sedekah jariah. Kita bagi dekat dia letak tu di sekolah belajar. Kena guna. Banyak pahala kita dapat. Kita bagi motor tu kat dia, kereta tu dia untuk ulang kali pergi sekolah. Banyak pahala kita dapat.
Jadi pahala Tuhan ni luas, mudah. Jangan sempit kira luas. Gitu. Baik. Jenazah ibu dan bapa akan mendapatkan pahala seperti pahala anak mereka itu, tanpa berkurang sedikit pun pahala anak itu. Ini kerana anak itu merupakan hasil usaha mereka berdua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa sesungguhnya seorang tidak akan memperoleh melainkan apa yang diusahakannya daripada kebaikan. Adapun dosa, dosa tak. Anak buat dosa dia tanggung dia. Kan? Dia tak sayang mak tanggung dosa dia, mak apa tak tanggung sayang. Tak tanggung. Kan? Yang dosa masing-masing lah. Pahala boleh share. Kongsi. Sebab apa? Tuhan kata. Kan? Anak sembahyang, dia dapat pahala dia. Ayah dapat pahala ayah dia sembahyang, dia dapat pahala anak dia sembahyang tadi, tak kurang pahala anak. Begitu juga dengan mak. Kalau seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, 10 orang anak, 15 orang anak, Masya Allah, 50 orang anak, ada orang Afrika. Bini dia banyak, nikah cerai, anak 50 orang. Kawan saya seorang ganda, adik-adik berapa? 50. Bukan khamsah 5, 50, 50. Itu ya 50, itu dia tak. Ramainya. Kan? Kita kalau mak 4 orang boleh, ayah dapat 50. Kalau mak 4 lah. Lagi 4 kita dia tuang bini. Kan? Dia tuang bini, nikah cerai. Atau mungkin boleh pergi 50 kan, orang Afrika kan. Baik. Sabda Rasulullah, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang itu adalah daripada hasil usahanya, dan anaknya adalah daripada hasil usahanya. Wah. Dalil-dalil yang menyokong ayat dan hadis di atas ialah hadis-hadis khusus yang menunjukkan bahawa seorang itu mendapat manfaat daripada amalan anaknya yang soleh, seperti sedekah, puasa, merdekakan hamba dan seumpamanya. Saya sebutkan sebagian hadis di sini. Yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia secara mengejut tanpa meninggalkan wasiat, dan saya rasa kalau dia mampu untuk bercakap, nescaya dia akan berwasiat supaya sebahagian hartanya disedekahkan. Oleh itu, adakah kami berdua memperoleh pahala jika saya bersedekah bagi pihaknya? Baginda menjawab, ya. Lalu lelaki itu bersedekah bagi pihak ibunya. Jadi sama ada kita nak niatkan ataupun tak niatkan, sampai itu mak kita. Kita niat lagi baik lah. Contohnya kita buat berigi. Seorang sahabat tu, Sa'ad kan, dia tanya Rasulullah, nak buat apa? Dia kata, gali berigi. Dia buat berigi. Dia kata, hadza li ummi Sa'ad, ini untuk ibu Sa'ad, untuk ibuku lah, ini untuk mak saya. Jadi kita beli satu lot wakaf tanah, wakaf masjid satu lot kan, sekaki ke 2 kaki ke, contohnya RM20 sekaki ke, beli wakaf RM100 ke, RM200 ke, wakaf untuk mak kita. Mak masjid kan, dia pada jual jenis lot tu kan, berapa kaki, sekaki berapa. Jadi maknanya kita ambil kaki ke 2 kaki, satu lot ke 2 lot ke, sebagai wakaf untuk mak kita, untuk ayah kita, kan. Jadi mana pahala, kita dapat pahala, mak ayah kita pun dapat pahala. Sebenarnya apa? Sedekah jariah kan, masjid orang guna sampai bila, dan kita kepat. Itu dia kelebihan. Kemudian hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia kata, Al-As bin Wa'il Al-Sahmi telah berwasiat supaya dia merdekakan 100 orang hamba bagi pihaknya. Maka anaknya Hisham memerdekakan 50 orang hamba bagi pihaknya. Anaknya yang lagi seorang, yakni Ammar pula hendak memerdekakan 50 orang yang berbaki. Ammar berkata, aku mahu bertanya kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu
Lalu Amr datang berjumpa Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya telah berwasiat supaya dia merdekakan 100 orang hamba bagi pihaknya. Dan sesungguhnya Hisham telah merdekakan 50 orang bagi pihaknya. Jadi sekarang ada baki 50 hamba lagi untuk dimerdekakan. Adakah saya boleh merdekakan hamba bagi pihaknya?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Jika dia seorang Muslim, lalu kamu semua merdekakan hamba atau bersedekah baginya, bagi pihaknya, ataupun kamu semua mengerjakan haji bagi pihaknya, maka nescaya sampai manfaat kepadanya." Kalau dia Muslim lah. Kalau ayah dia tak Muslim, tak sampai ya. Ini. Dalam satu riwayat, jika dia mengakui tauhid, lalu kamu berpuasa dan sedekah bagi pihaknya, nescaya dia bermanfaat untuknya. Contohnya puasa sunat, sedekah. Puasa sunat kau ni, pahala nak sedekah mak aku, ayah aku. Perbuatan kita, sedekah tadi bermanfaat. Dan kita pun dapat pahala. Tak kurang pahala kita. Mak kita dapat, ayah dapat, tak kurang pahala kita. Kemudian yang kelima, kesan-kesan yang baik kan. Okey. Saya sampai sini dulu. Ada soalan apa? Yang kelima, kesan saya baik dari sedekah-sedekah jariah yang tinggalkan sebelum meninggal dunia. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum", akan ditulis segala amalan yang mereka telah kerjakan semasa mereka hidup di dunia ini. Entah segala kesan-kesan tinggalan mereka sama ada baik atau buruk. Ditulis Allah. Segala tinggalan yang baik-baik lah yang kita tinggalkan. Rumah, kan? Tak kisah nak kenderaan, kan? Kita wakaf satu van jenazah ke masjid ke. Fadilah insya-Allah kan. Jadi berterusan. Kita dapat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada soalan mana? Muka surat 263 kita di situ. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang Apa dia tak ingat? waktu melawat jenazah? Waktu melawat jenazah, okey. Apa sepatutnya sebenarnya yang patut kita buat? Apa yang patutnya kita buat? Maknanya kita doakan lah. Doakan keampunan untuk dia. Kalau kita tahu benda yang baik-baik tentang dia, kita cakap asyik makhluk kita lah. Yang baik-baik je lah. Moga kita insya-Allah kan. Kalau dia berdiri yang kita kenal dia lah. Sampai kita doakan untuk dia,